Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan sambung belajar bab 4 pembiakan dan pertumbuhan untuk pelajar tingkatan 5. Pada hari ini kita akan ke 4.3 iaitu memahami perkembangan awal zygot dalam manusia. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 195. Hasil pembelajaran, pelajar akan dapat menghuraikan proses persenyawaan, menghuraikan secara ringkas proses perkembangan awal pembentukan zygot, menamakan dua peringkat utama dalam perkembangan zygot sebagai persediaan untuk penempelan, menghuraikan proses pembentukan kembar, membandingkan kembar seiras dan kembar tak seiras. Ini teacher ulang di sini ya, untuk membandingkan ni dia memerlukan persamaan dan perbezaan. Tetapi jika membezakan ia hanya memerlukan perbezaan sahaja. Proses persenyawaan. Jika kamu dapat lihat di sini, kita ada satu ovum yang dikelilingi oleh banyak sperma. Setiap ejakulasi air mani mengandungi antara 300 hingga 500 juta sperma. Akan tetapi, hanya kira-kira 300 hingga 500 sahaja sperma yang berjaya sampai ke usik sekunder di dalam tube fallopian. Kerana akan ada antara sperma ini yang tidak sihat, yang abnormal, yang tak dapat nak berenang sehingga ke tube fallopian ataupun ada yang tersalah masuk laluan ke tube fallopian yang tiada ovum untuk disenyawakan. Apakah itu persenyawaan? Ia merupakan penyatuan nukleus sperma dan ovum ataupun usik sekunder lalu membentuk zygote diploid. Bagaimana mendapat zygote diploid? Kerana sperma yang merupakan gamet yang haploid mensenyawakan ovum dengan bilangan kromosom yang haploid, lalu ia akan membentuk zygote yang diploid, 2N. Dan persenyawaan berlaku dalam tube fallopian wanita. Daripada banyak-banyak sperma yang sampai ke tube fallopian, hanya satu sperma sahaja yang dapat menembusi ovum. Kerana sebaik sahaja ada sperma menembusi ovum, perubahan akan berlaku pada membran ovum yang menghalang kemasukan sperma lain. Kita lihat kepada soalan. Jika kamu dapat lihat di sini, kita ada struktur sperma manusia yang mana mempunyai bahagian kepala, bahagian tengah badan dan juga bahagian ekor yang panjang. Ini adalah antara adaptasi yang terdapat pada sperma manusia. Antaranya ia badannya mempunyai banyak mitokondria. Kenapa? Untuk menghasilkan ataupun menjana lebih tenaga bagi sperma berenang ke tube fallopian untuk mensenyawakan ovum untuk menggerakkan ekornya. Sperma juga mempunyai ekor yang panjang untuk membolehkan sperma berenang ke tube fallopian bagi mensenyawakan ovum. Pada bahagian kepala, kita boleh melihat ada nukleus yang haploid dan juga akrosom. Apakah fungsi bagi akrosom? Akrosom pada sperma akan membebaskan enzim untuk melarutkan membran sel ovum bagi membenarkan sperma menembusi ovum untuk persenyawaan. Gambar yang kedua, kita ada struktur bagi usik sekunder yang mempunyai sitoplasma beriolka. Gambar di atas yang kamu dapat lihat ini adalah ovum di dalam tube fallopian. Pada tube fallopian mempunyai silia dan juga otot licin. Jadi silia ini, pergerakan silia akan mewujudkan arus dalam tube fallopian dan menyebabkan
ovum dapat bergerak sepanjang tiub Fallopian. Sitoplasma pada ovum akan membekalkan nutrien kepada ovum semasa persenyawaan dan pembahagian sel pada zygot. Ini adalah perkembangan awal embrio dan penempelan blastocista. Ini adalah struktur pembiakan wanita yang mana mempunyai uterus, kemudian mempunyai sepasang tiub Fallopian dan mempunyai sepasang ovari. Ovari ini akan berlakunya ovulasi di ovari di mana dinding ovari pecah dan akan membebaskan usid sekunder ke dalam tiub Fallopian. Apabila ada sperma di tiub Fallopian, sperma akan mensenyawakan ovum. Hanya satu sperma sahaja. Apabila persenyawaan berjaya, maka ia akan membentuk zygot diploid yang akan bermitosis berulang kali membentuk 2 sel. Kemudian bermitosis lagi membentuk 4 sel. Kemudian 8 sel sehinggalah membentuk kepada 32 sel membentuk satu kelompok sel yang mana dipanggil sebagai morula. Kemudian apabila morula ini sampai kepada uterus, ia akan menjadi bentuk sfera berongga yang kita panggil sebagai blastocista. Jadi ini adalah dinding endometrium pada uterus. Ini blastocista di mana ada rongga di dalamnya. Dan ini adalah bahagian dinding blastocista yang tebal yang akan berkembang menjadi embrio. Selepas persenyawaan, perkembangan zygot berlaku seperti berikut. Zygot akan membahagi secara mitosis ataupun kita panggil sebagai sigaran menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel dan seterusnya sehingga menjadi satu kelompok sel yang dinamakan sebagai morula. Semasa pembahagian sel zygot, embrio yang berkembang bergerak di sepanjang tiub Fallopian. Apakah yang membantu pergerakan embrio? Silia dan otot licin pada tiub Fallopian akan membantu pergerakan embrio. Morula akan sampai ke uterus lebih kurang dalam masa 4 hingga 5 hari. Ia berbentuk sfera berongga yang dikenali sebagai blastocista yang telah kita lihat tadi. 6 hingga 10 hari, blastocista tiba di uterus dan mula menembusi masuk ke dalam endometrium. Proses ini dinamakan proses penempelan. Pada peringkat ini, blastocista membentuk unjuran-unjuran seperti jari iaitu villus trophoblast pada satu permukaannya. Villus-villus itu bertanggang ke dalam endometrium dan membentuk satu hubungan yang rapat antara tisu embrio dengan endometrium. 2 hingga 8 minggu, blastocista akan berkembang menjadi embrio yang menyerap khasiat terus daripada tisu endometrium. 9 minggu hingga kelahiran, embrio dikenali sebagai fetus akan mendapat nutrien melalui plasenta apabila plasenta telah terbentuk dengan sepenuhnya. Ini adalah dinding uterus yang berotot. Ini adalah lapisan dinding endometrium. Jadi, penempelan itu berlaku pada dinding endometrium. Ini adalah villus trophoblast yang berbentuk seperti jari di mana ia bertanggang dengan endometrium. Ini adalah embrio dan ini merupakan tali pusat. Embrio ini berusia 9 hari. Ini adalah gambar yang teacher ambil daripada buku teks tingkatan 5 untuk KBSM, peringkat perkembangan zygot hingga ke peringkat blastocista dan penempelan.
Jadi kita dapat ringkaskan proses persenyawaan sehingga perkembangan zygote dalam rajah 4.14. Mula-mula lelaki dan perempuan dalam organ pembiakan masing-masing, bagi lelaki testis, ia akan menghasilkan sperma melalui proses spermatogenesis. Sperma mempunyai bilangan kromosom yang haploid N. Ovari bagi perempuan akan berlakunya oogenesis yang akan membentuk ovum yang mempunyai bilangan kromosom yang haploid. Kemudian berlakunya persenyawaan antara sperma dan juga ovum, lalu membentuk zygote yang diploid. Zygote ini akan bermitosis berulang-ulang kali sehingga membentuk satu kelompok sel, iaitu kita panggil sebagai morula. Morula akan terus membahagi sehingga membentuk spera berongga yang kita panggil sebagai blastocista. Kemudian blastocista akan terus menjalani mitosis membentuk embrio. Embrio akan berkembang membentuk fetus dan apabila lahir, bayi pun kita panggil sebagai bayi. Foto 4.3 menunjukkan fetus manusia dalam kandungan ibu. Sepatutnya, apabila berlakunya persenyawaan di tube fallopian, penempelan embrio berlaku pada dinding endometrium di uterus. Namun, lebih kurang 1% daripada blastocista yang dibentuk akan menempel pada tube fallopian dan bukannya pada dinding uterus. Ini kita panggil sebagai kehamilan ektopik ataupun kehamilan luar rahim. Jika ia berlaku, nyawa ibu dan fetus akan terjejas kerana tube fallopian tidak dapat menampung tumbesaran seorang bayi, iaitu fetus. Maka, fetus ini mesti dikeluarkan melalui pembedahan. Jadi kalau kamu tengok di sini, ini adalah ovari. Kita ada sepasang tube fallopian dan embrio itu, blastocista itu menempel pada tube fallopian dan bukannya pada lapisan dinding endometrium. Bagaimana pula dengan pembentukan kembar ataupun proses pembentukan kembar? Apa itu kembar? Anak kembar merujuk kepada dua atau lebih orang anak yang lahir melalui satu kehamilan. Ada dua jenis anak kembar, iaitu kembar seiras dan kembar tak seiras. Jika dilihat pada gambar ini, mereka mempunyai ciri fizikal yang sama. Ini adalah kembar seiras di mana satu sperma bersenyawa dengan satu ovum, membentuk embrio dan embrio ini akan membahagi kepada dua, membentuk dua fetus. Untuk kembar seiras, mereka akan berkongsi plasenta yang sama, tetapi tali pusat yang berbeza. Kembar yang kedua iaitu kembar tak seiras, di mana apabila ada sesetengah wanita mempunyai kebolehan untuk menghasilkan dua ovum serentak. Jadi, ia akan dapat disenyawakan oleh dua sperma. Dua sperma bersenyawa dengan dua ovum, dua embrio yang terhasil secara berasingan, ia akan membentuk fetus yang berasingan dengan plasenta yang berasingan dan juga tali pusat yang berasingan. Selepas ini kita akan belajar apakah fungsi tali pusat, apakah fungsi plasenta. Jadi rajah kedua-dua rajah tadi menunjukkan pembentukan kembar seiras dan kembar tak seiras. Gambar yang sebelum tadi ia menunjukkan jantina lelaki. Untuk kembar seiras,
jantina adalah sama ada kedua-duanya adalah lelaki ataupun kedua-duanya adalah perempuan. Tetapi untuk kembar tak seiras, ia boleh jadi kedua-duanya perempuan atau kedua-duanya lelaki ataupun lelaki dan perempuan. Ciri fizikal mereka berbeza, kandungan genetik mereka berbeza. Tetapi kalau untuk kembar seiras, kandungan genetik mereka adalah sama. Kerana berasal daripada zygot yang sama. Satu sperma mensenyawakan satu ovum. Perbezaan antara kembar seiras dengan kembar tak seiras. Kembar seiras merupakan hasil persenyawaan satu ovum dengan satu sperma membentuk satu zygot diploid. Manakala kembar tak seiras adalah hasil persenyawaan dua ovum dengan dua sperma membentuk dua zygot. Embrio membahagi menjadi dua. Untuk kembar tak seiras, embrio tidak membahagi menjadi dua. Kembar seiras, satu plasenta dikongsi oleh dua fetus. Untuk kembar tak seiras, setiap fetus mempunyai plasenta sendiri. Kembar seiras, kandungan genetik dan sifat fizikal kembar adalah sama kerana mereka dibentuk daripada satu zygot. Manakala untuk kembar tak seiras, kandungan genetik dan sifat fizikal kembar adalah tidak sama kerana mereka dibentuk daripada dua zygot yang berlainan. Bagi kembar seiras, jantina kembar adalah sama. Manakala kembar tak seiras, jantina kembar mungkin sama atau berbeza. Jadi jika kamu ditanya untuk soalan perbezaan, kaedah yang paling mudah ialah kamu membuat jadual. Ada lagi dalam kembar seiras di mana satu ovum disenyawakan oleh satu sperma membentuk zygot, kemudian zygot bermitosis berkembang menjadi embrio, tetapi ketika pemisahan, embrio tidak terpisah selengkapnya dan melekat pada bahagian tertentu badan. Boleh jadi pada bahagian punggung, pada bahagian kepala, pada bahagian dada. Ia akan menghasilkan kembar siam. Kembar siam melekat, yang dalam gambar ini adalah kembar siam yang melekat pada kepala. So mereka berkongsi plasenta yang sama kerana mereka adalah kembar yang seiras, tetapi merupakan kembar siam kerana melekat pada bahagian tertentu badan. Pembentukan kembar siam. Kembar siam terbentuk apabila pembahagian embrio dalam kembar seiras berlaku secara tidak lengkap. Walaupun dua fetus terbentuk daripada embrio, namun ada bahagian fizikal mereka yang masih melekat bersama. Lazimnya dada, abdomen atau punggung. Kembar siam mungkin juga berkongsi satu atau dua organ dalaman. Ini adalah contoh pasangan kembar siam. Kehidupan pasangan kembar siam agak sukar kerana mereka sentiasa bersama. Mereka juga tidak mempunyai masa untuk bersendirian. Pergerakan mereka juga terbatas disebabkan keadaan fizikal mereka. Kebanyakan kembar siam mati sebelum dilahirkan atau mempunyai jangka hayat pendek selepas dilahirkan. Kembar siam mungkin boleh dapat dipisahkan melalui pembedahan, walau bagaimanapun kejayaan pembedahan bergantung pada bahagian yang terlekat dan juga organ dalaman yang dikongsi. Kita buat praktis formatif 15.5. Nyatakan dua perbezaan antara kembar seiras dengan kembar tak seiras. Kita imbas balik tadi ada banyak kan? Tapi soalan hanya minta dua sahaja. Jadi kita bagi dua sahaja. Iaitu kandungan genetik dan sifat fizikal kembar seiras adalah sama. Manakala bagi kembar tak seiras, kandungan genetik dan sifat fizikal berbeza. Perbezaan yang kedua adalah jantina kembar seiras adalah sama. Manakala bagi kembar tak seiras mungkin sama atau berbeza. Paling senang untuk soalan perbezaan kamu buat dalam bentuk jadual. Soalan yang kedua, menyatakan ciri-ciri kembar siam. Bahagian fizikal kembar siam masih melekat bersama. Biasanya pada dada, abdomen atau pelvis.
punggung. Mereka juga berkongsi satu atau dua organ dalaman. Jadi, setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Teacher akan bagi homework selepas ini yang mana itu adalah soalan SPM yang sebenar yang tahun-tahun lepas dan kita akan bincangkan pada kelas seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan terima kasih.